InsyaAllah kita akan mulakan pada muka surat 26 beberapa doa harian yang dibaca oleh Nabi SAW untuk kita amalkan. Muka surat 26 ialah doa selepas bangun daripada tidur. Ada dua doa di sini. Yang terkenal yang pertama kerana ia riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua riwayat Imam Ibn Sunni. Kalau kita nak amal salah satu, kita amal yang atas. Kalau kita nak amal kedua-duanya, lebih baik. Baik, doa itu berbunyi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan setelah mati. Yani kita telah memuliakan kita dapat bangun dan hidup semula setelah kita mati sementara, iaitu kita tidur. Kita syukur kerana ada orang yang berlaku kepadanya kematian ketika sedang tidur. Tiba-tiba kita boleh bangun dan tidak mati sewaktu tidur. Ini satu nikmat baru yang Allah kurnia pada hari yang baru. Maka kita diajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ini, hadis ini sambungan daripada permulaan, iaitu yang menceritakan tentang doa tidur. Nabi SAW ketika nak tidur baginda membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, ahya, dan aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Jadi sebelum tidur baca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Setelah bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Doa yang kedua yang kurang terkenal, tapi kalau kita kembarkan lebih baik. Doa kedua, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ke atasku akan ruhku. Wa afani fi jasadi, dan telah memurniakan kesejahteraan kepadaku pada tubuh badanku. Wa adina li bi dzikrih, dan telah mengizinkan bagiku untuk berzikir, untuk mengingatinya. Kita syukur pada Allah SWT kerana Allah berikan tiga perkara. Satu, kembalikan roh kita untuk kita hidup kembali. Yang kedua, memuliakan kesihatan pada tubuh badan. Dan yang ketiga, masih nasihat untuk kita hidup dan kita isi kehidupan dengan berzikir kepada Allah SWT. Kita berpindah kepada doa yang kedua. Doa selepas memakai pakaian atau ketika memakai pakaian. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu daripada kebaikannya, kebaikan pakaian ini. Dan kebaikan ia diciptakan. Ia diciptakan untuk menutup aurat, untuk menyebabkan kita dapat pahala. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatannya. Wa syarri ma huwa lahu, dan kejahatan dan keburukannya, dan keburukan yang mungkin ada pada pakaian tersebut. Muka surat 28, doa yang kedua, Alhamdulillahilladzi kasani haza. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku akan pakaian ini. Warzaqanihi, dan telah memberi rezeki, memurniakan kepadaku akan pakaian ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya upaya dan kekuatan daripada aku. Ini doa yang kedua untuk memakai pakaian. Sama ada kita baca yang pertama atau kedua atau salah satu daripada kedua. Doa yang berikutnya, doa sebelum menanggalkan pakaian, mungkin untuk mandi dan seumpamanya. Disebutkan dalam hadis bahawa aurat kita akan dihalang daripada pandangan jin sekiranya kita membaca doa tersebut. Jin boleh melihat aurat kita kalau kita tidak membaca doa tersebut. Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Penutupan antara aurat dan pandangan jin dan aurat manusia
apabila seseorang itu hendak menanggalkan pakaiannya dengan sebab berhajat, maka dia membaca doa berikut. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Yani aku berlindung daripada syaitan dengan nama Allah. Supaya syaitan, jin, tidak dapat melihat aurat kita dengan berkat doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam bab ini. Kemudian doa yang keempat, doa untuk keluar daripada rumah. Kita nak keluar daripada rumah, nak menuju ke pejabat ke, nak pergi melancong ke, nak pergi pasar ke, pergi masjid ke. Apabila kita nak keluar daripada rumah, bacalah doa berikut. Dikurniakan 4 hadiah. Doanya berbunyi Bismillah, muka surat 29. Bismillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Banyak itu saja. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Aku berserah kepada Allah. Aku bergantung kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah, dan tiada daya untuk mengelakkan diri dari maksiat, dan tiada kekuatan untuk melakukan taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah SWT. Setelah membaca doa ini di pintu rumah, maka disunatkan kita melangkah keluar dengan kaki kiri. Nak keluar rumah, sunat keluar dengan kaki kiri, nak masuk rumah, sunat dimulakan dengan kaki kanan. Rumah kita itu ditiru ataupun dihiaskan kepada masjid. Masjid, kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Tandas, kita masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Rumah kita pun masuk kaki kanan, keluar dari rumah dengan kaki kiri, kerana rumah kita tempat yang mulia, meniru tempat yang lebih mulia, iaitu masjid. Maka kita baca doa ini. Apabila doa ini dibaca, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 anugerah kepada pembaca doa ini. Anugerah yang pertama, diberikan kecukupan. Kecukupan, yakni apa juga keperluan kita mudah-mudahan dibantu. Anugerah yang kedua, dipelihara daripada sebarang keburukan. Anugerah yang ketiga, diberi petunjuk, diberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang betul. Anugerah yang keempat, syaitan menjauhi orang yang membaca. Syaitan tidak boleh mendekati dan merosakkan dan memudaratkan pembaca doa tersebut, kerana dia telah berusaha dan bergantung agar Allah memberikan kebaikan kepadanya. Maka disebutkan dalam hadis, apabila seseorang itu membaca, hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan lainnya, barang siapa yang membaca ketika nak keluar dari rumahnya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan keperluanmu, dan engkau dipeliharakan, dan engkau diberikan petunjuk, dan segala syaitan menjauhi akan dikau. Hadis Imam Tirmizi. Sementara dalam hadis Abu Daud dikatakan, syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kau boleh memudaratkan seseorang yang telah diberikan petunjuk, dicukupkan keperluan, dan dipeliharakan dia. Kita hendak Allah bantu keperluan kita disempurnakan, kita hendak Allah bagi petunjuk kepada kita sepanjang masa, kita hendak Allah jaga kita sepanjang masa, kita hendak Allah jauhkan syaitan daripada memudaratkan kita. Bacalah doa yang ringkas ini ketika nak keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Muka surat sebelah, doa yang kedua, kalau kita rajin kita tambah lagi. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada menjadi sesat dan disesatkan oleh orang lain, dan daripada menyeleweng dan diselewengkan, dan daripada melakukan kezaliman atau dizalimi, atau tidak bertindak bodoh atau diperbodohkan oleh orang lain. Ini juga gabungan kepada doa tersebut. Kalau kita nak baca doa, kita baca dengan doa yang kedua ini.
Kalau kita tak mau baca doa kedua, kita baca doa yang pertama tadi saja. Doa sebelum masuk rumah. Yang tadi doa keluar rumah. Ini doa sebelum masuk rumah. Apabila kita pulang sampai di pintu rumah, maka bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulid. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk. Wa khairal makhraj. Dan sebaik-baik tempat keluar. Jadikan rumah saya tempat yang terbaik itu saya masuk, dan rumah saya juga tempat terbaik itu saya keluar daripadanya. Bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Kami berserah dan bergantung. Hadis Imam Tirmizi. Kemudian kalau kita nak pahala lagi, kita bagi salam kepada penghuni rumah. Kalau penghuni rumah itu ada Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam rumah kita tidak ada penghuni, kita baca doa salam dalam tasyahud. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kita nak masuk rumah antara penghuni, kita nak masuk hotel, nak masuk homestay, nak masuk rumah yang tidak ada orang dalam rumah, maka kita bacalah Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Semoga Allah kurniakan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang baik-baik. Jadi itu tambahan kepada doa ini. Keistimewaan doa ini ialah ia merupakan doa yang terdapat perkataan tawakal. Wa 'alallahi rabbina tawakkal. Hujung doa ada tawakal. Ketika nak keluar rumah ada tawakal. Jadi nak keluar rumah, bismillah, tawakal kepada Allah. Nak masuk rumah, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Menunjukkan bahawa dalam rumah kita mengharap limpahan kebaikan kerana kita berserah dan bergantung kepada Allah dan berharap kepada Allah. Di luar rumah juga Allah kurniakan yang sama. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi wakil memelihara dirinya, dan Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang bertawakal. Jadi bacaan ini menyebabkan Allah kasih dan cinta kepada kita kalau rajin kita amalkan. Supaya kita menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka bacalah doa yang mengandungi tawakal ini. Doa nak masuk rumah dan doa sebelum keluar rumah. Setelah membaca doa sebelum keluar rumah, kita langkah kaki kiri keluar daripada rumah. Setelah kita baca doa nak masuk rumah, kita langkah kaki kanan. Kita dah sampai, alhamdulillah. Sempat 5 doa. InsyaAllah kita sambung sampai. Wallahu a'lam.